yang kedua. Puan Suryani jelas ke tak jelas jawapan saya? Terima kasih atas soalan. Saya suka bila soalan ni. Dapat berdiskusi kan. Jadi kita nak sambung kelas kita sesi yang kedua. Tulis dekat ruangan komen. Boleh sambung ke tak boleh sambung tuan-tuan. Ya, tulis dekat ruangan komen. Boleh sambung ke tak boleh sambung. Boleh? Sambil tu sekejap saya nak buat kotak kejap tuan-tuan. Ni seronok ni. Bengek-bengek kotak kita pun dia boleh repair tuan. Ya. Okey, baik. Ahsantu. Bila semua kata boleh, maka kita teruskanlah. Kalau tuan-tuan kata tak boleh pun, kita teruskan juga sebenarnya. Ya, sebab memang kelas kita 2 jam kan. Boleh tak boleh, kena boleh jugalah. Okey, baik tuan. Tak, tengok saya. Saya nak pergi pada topik yang baru tuan. Ya, kita dah selesai topik ulangan tadi kan. Kita nak pergi pada topik yang baru. Topik kita yang baru pada pagi ini, ya, kita nak belajar satu topik terkait dengan alif nun. Alif nun, alif nun. Baik. Ya, Ustaz, share doa supaya tak lupa. Doa tak lupa ni ada dalam doa khatam Quran. Allahumma zakkirna min huma nusina. Ingatkan apa yang kami terlupa. Boleh baca, boleh amalkan, tak ada masalah. Ya. Dan nak jadikan supaya tak mudah lupa ni, banyakkan berselawat atas Nabi SAW. Banyakkan selawat, insyaAllah. Baik, tengok saya tuan. Pagi ni kita nak masuk topik yang baru terkait dengan alif nun tuan-tuan. Ya, terkait dengan alif nun. Alif nun, alif nun, alif nun dan juga alif nun. Apa ni Ustaz alif nun ni? Baik, tengok saya tuan. Ya. Topik kita hari ni kita nak kenal dengan alif nun ni tuan-tuan, sebab dia memang benda yang ada dalam Al-Quran. Boleh? Fokus dulu pada alif nun di kotak yang pertama dan kotak yang kedua. Kita fokus ni dua dulu tuan. Apa persamaan antara alif nun pertama, kotak pertama dengan alif nun kotak yang kedua? Boleh? Yang pertama persamaannya ialah kedua-dua nun itu ada tanda sabdu yang berbaris atas. Ya. Kedua-duanya adalah nun tersebut ada sabdu yang berbaris atas tuan-tuan. Apa yang membezakan dia Ustaz? Yang membezakan ialah pada alif. Alif nun di kotak yang pertama, dia ada hamzah yang berbaris bawah. Maka sebutan dia inna. Tetapi untuk alif nun di kotak yang kedua tuan-tuan, ya, tengok saya. Alif nun di kotak yang kedua, alifnya adalah hamzah yang berbaris atas, ya. Alif nun di kotak yang kedua kita ada hamzah yang berbaris atas. Maka sebutan dia adalah anna. Anna. Sebut tuan-tuan. Inna. Anna. Kan suara saya macam nak hilang kan? Doakan moga-moga ada masalah tuan. Baik. Ini alif nun di kotak yang pertama dan kotak yang kedua. Tengok pula tuan, alif nun di kotak yang ketiga dan kotak yang keempat. Apakah persamaan di antara kedua-dua alif nun kotak ketiga dan keempat ni? Iaitu pada huruf nunnya. Kedua-dua tuan-tuan nunnya berbaris mati. Kedua-dua nun tersebut berbaris mati. Yang membezakan apa? Yang membezakan masih lagi tuan, alif. Alif yang membezakan. Sebab apa? Alif nun di kotak yang ketiga, alifnya ada hamzah yang berbaris bawah. Ya. Ada pun, sebutannya adalah in lah. In. Kan? Ada pun alif nun di kotak yang keempat, ya, alifnya ada hamzah yang berbaris atas, maka sebutan dia adalah an. Boleh? Jadi tuan, inilah dia
Tuan-tuan takkan jumpa dalam Al-Quran alif nun yang bunyi dia selain daripada 4 ini saja. Inna, anna, in, an. Tuan-tuan tak jumpa unna, tuan-tuan tak jumpa innu, tuan-tuan tak jumpa un, tak ada. Yang ada hanya inna, anna, in dengan an. 4 sahaja bunyi. 4 sahaja bentuk sebutan, tuan-tuan. Tulis dekat ruangan komen. Faham ke tak faham? Ya? Faham ke tak faham? Ni topik baru kita pagi ni, tuan. Kita nak kenal dengan alif nun, alif nun. Rupanya alif nun ni kita jumpa banyak-banyak dalam Quran tu. Dia hanya ada 4 sahaja bentuk. Dia hanya ada 4 sahaja sebutan. Sama ada inna, anna, in ataupun an. Itu sahaja. Tak ada innu, tak ada unni, tak ada. Tuan. Tak ada ini tak ada. Boleh? Ahsantum. Ahsantum. Tengok saya lagi. Tengok saya lagi, tuan. Fokus balik pada inna dengan anna. Tengok, tuan. Inna dengan anna ni, tuan. Kedua-dua ini adalah adik-beradik. Tengok dulu. Kedua-dua ini ialah pasangan kembar, tuan. Sebab apa? Ya, bila saya kata dia pasangan kembar, makna kalau inna itu adalah contoh, kalau inna tu isim, maka anna wajib isim. Dia sama. Apa ada pada inna, itulah anna. Apa ada pada anna, itulah inna. Baik. Dan inna dengan anna ni, tuan, kedua-duanya terjemahannya ialah sesungguhnya. Inna dengan anna, dua-dua diterjemahkan sebagai sesungguhnya, tuan. Ya? Sesungguhnya. Ya. Lepas tu saya kata dia adik-beradik. Inna pun sesungguhnya, anna pun sesungguhnya. Boleh? Inna pun sesungguhnya, anna pun sesungguhnya. Boleh? Tengok lagi saya. Tengok lagi saya, tuan. Tengok pula pada in. Tengok pada in. In, tuan. Kita pernah jumpa ke? Pernah. Kita pernah belajar ke? Pernah. Apa terjemahan in? In ini, tuan, dia diterjemahkan sebagai jika. Dia diterjemahkan sebagai jika. In terjemahannya ialah jika. Baik, selesai. Tengok pula pada an. An ini, tuan. Apa terjemahan an? An terjemahannya ialah bahawa. An terjemahannya ialah bahawa. Tulis dekat ruangan komen, tuan. Ya, terang ke tak terang setakat ni. Bermakna alif nun dalam Al-Quran ni dia ada 4 sebutan. Tetapi dari segi jenis dia ada 3 sahaja. Inna dengan anna satu jenis. In satu jenis. An satu jenis. Ya. Tak izin minum air kejap, tuan. Ya, tekak saya dah macam. Tak tahulah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ahsantum. Alhamdulillah. Jadi, okey, semua terang. Makna inna ni satu jenis. In satu jenis, an satu jenis. Sebutan ada 4, jenis ada 3. Okey, baik, tengok saya, tuan. Saya nak tanya pada tuan. Inna, anna, in, an ni, tuan. Kesemua ni, tuan. Kesemua ini dia kalimah isim ke fa'il ke haraf. Tulis dekat ruangan komen. Ya. Inna, anna, in, an. Keempat-empat alif nun ni dia isim ke fa'il ke haraf. Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Tulis, tuan-tuan. Ya. Alif nun ni inna, anna, in, an. Empat-empat ni isim ke fa'il ke haraf? Ke bukan isim, bukan fa'il, bukan haraf? Ahsantum. Aywa. Terbaik. Ya. Jawapannya keempat-empat ini adalah kalimah haraf. Ya. Inna pun haraf, anna pun haraf, in pun haraf, an pun haraf. Baik, tengok saya lagi. Tengok lagi saya, tuan. Saya nak tanya lagi pada tuan-tuan. Kan?
Setiap kali kita jumpa haraf, apa yang kita nak kena buat? Tulis dekat ruangan komen. Soalan yang sama je tuan. Yes. Ya, soalan yang biasa saya tanya lagi. Saya tanya lagi tuan. Maka setiap kali kita jumpa haraf, apa yang kita nak kena buat? Tulis dekat ruangan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Tulis tuan. Setiap kali jumpa haraf kan? Setiap kali jumpa haraf. Ya? Siapa yang jawab pindah tu nak kena tu. Apa yang nak kena buat bila jumpa haraf. Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Yang lain mana? Sila berikan jawapan. Aywa. Ahsantum. Terbaik. Jawapannya, setiap kali kita jumpa kalimah haraf, kita kena cari dua benda tuan. Kan, kita kena cari yang pertama nama haraf. Kemudian kita kena cari fungsi haraf. Ya. Setiap kali jumpa haraf, cari nama haraf, cari fungsi haraf. Jumpa nama haraf, jumpa haraf, cari nama, cari fungsi. Saya nak sebut tuan. Ya, dekat ada sakit kan. Jumpa haraf, cari nama, cari fungsi. Baik, sekarang ni tuan. Kita pergi satu-satu. Kita tengok pada inna tuan. Inna dengan anna, ingat sama. Inna, anna, kan. Kalau saya tanya tuan, inna dengan anna ni dia isim ke fi'il ke haraf? Ya, maka tuan-tuan akan jawab dia adalah kalimah haraf. Okey. Kalau saya tanya tuan, inna dengan anna ni dia isim ke fi'il ke haraf? Maka sudah barang tentu tuan-tuan akan jawab dia adalah kalimah haraf. Inna, anna, dia adalah kalimah haraf tuan. Dan kita dah tahu jumpa haraf wajib cari nama, wajib tahu fungsi haraf. Inna, sesungguhnya, inna, anna ni haraf apa tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen. Sesungguhnya, haraf apa tuan? Kan, saya tekankan ni, sesungguhnya, kan? Haraf apa inna, anna ni? Tulis tuan-tuan. Tulis jawapan dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Tulis tuan-tuan. Sesungguhnya. Kan? Tulis tuan-tuan. Jangan lambat sangat tulis komen tuan-tuan. Ya, jangan lambat sangat bagi jawapan. Masa kita tak banyak. Nanti jadi ujung-ujung banyak yang tak habis lagi. Tulis tuan-tuan. Baru seorang, baru Puan Rohana jawab ni. Yang lain mana? Ya, yang lainnya mana? Ya, sesungguhnya inna dengan anna ni haraf apa? Kita dah tahu kan? Haraf wajib ada nama, wajib ada fungsi. Jadi sesungguhnya inna, anna ni haraf apa tuan-tuan? Haraf apa tuan-tuan? Mana jawapan tuan-tuan? Ya. Jawapannya dia adalah haraf taukid. Haraf taukid. Haraf taukid ni apa? Haraf penegasan. Ya, Puan Adijah Abu Hasan bukan tauhid, taukid. Ya, haraf penegasan. Ya, apa fungsi dia? Menegaskan sesuatu. Contohnya apa? Contoh saya bagi tuan. Inna Muhammad pandai. Kan? Inna Muhammad pandai. Apabila kalimah ini tuan, dia ada haraf penegasan, apa terjemahan dia? Sesungguhnya Muhammad pandai.
Sesungguhnya kan, inna ni haraf penegasan kan, inna sesungguhnya. Ya. Inna ni haraf penegasan. Inna sesungguhnya Muhammad pandai. Apabila ada haraf penegasan, bermakna memang nak bagi tahu, memang benar-benar sungguh Muhammad ni memang pandai, bukannya bodoh. Muhammad ni memang seorang pelajar yang sangat-sangat pandai. Maka fungsi haraf penegasan, haraf taukid ini tuan, ialah untuk menegaskan memang Muhammad ini seorang yang sangat-sangat pandai. Boleh? Baik, tengok lagi tuan. Tak habis lagi. Dan kita juga pernah belajar inna ni selain daripada haraf taukid, dia juga haraf apa tuan-tuan? Ya. Inna, anna ni selain daripada haraf taukid. Inna, anna ni selain daripada haraf taukid, kita juga pernah belajar setiap kali jumpa inna, ya, kita kena cari subjek, kita kena cari predikat kan. Apa lagi? Setiap kali jumpa inna, dia boleh membariskan subjek dengan baris tertentu, boleh membariskan predikat dengan baris tertentu. Maka inna dengan anna ni, selain daripada haraf taukid, dia juga kita boleh namakan sebagai haraf apa tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Tulis tuan. Jangan lambat-lambat sangat tuan. Apa yang terlintas di kepala tu lah tulis. Kan? Jadi masa kita nanti habis dekat, nak tunggu tuan-tuan jawab. Kan? Rugi tuan. Ya, haraf inna, anna selain daripada haraf taukid, dia juga haraf apa? Puan Rohanah Jusuh, haraf syarat in. Ya. Terbaik. Dr. Nur Azwa, terbaik. Ya. Haraf syarat, dia bukan kena cari subjek predikat. Haraf syarat, dia kena cari syarat, cari jawab syarat. Ini cari subjek, cari predikat. Ya. Dr. Nur Azwa dah jawab. Yang lain mana? Yang lain mana? Okey? Yang lain mana? Ya, ahsan tu. Inna dengan anna ni tuan-tuan, selain daripada dia haraf taukid, selain daripada haraf taukid tuan-tuan, inna dengan anna juga adalah haraf istimewa. Ya, haraf istimewa tuan-tuan. Sebab apa kita kata inna dengan anna ini adalah haraf yang istimewa? Kerana setiap kali kita jumpa inna, maka kita kena cari subjek, cari predikat. Ya, setiap kali jumpa inna, kita dah belajar sebelum ni tuan. Jumpa inna, maka kita kena cari subjek, kita kena cari predikat. Kan? Itu fungsi dia tuan. Tengok. Inna Muhammad pandai. Maka waktu ni kita kena cari mana subjek, mana predikat. Mana subjek kita tuan-tuan? Inna Muhammad pandai. Soalan saya, mana subjek kita? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen tuan-tuan. Mana subjek kita? Ayat kita ni ada inna kan? Kita dah tahu. Inna selain daripada nak menegaskan sesuatu, dia juga haraf istimewa. Iaitulah setiap kali jumpa inna, wajib cari subjek, wajib cari predikat. Soalan saya, mana subjek kita dalam ayat pada hari ini? Tulis dekat ruangan komen. Subjek ni apa? Subjek ni benda yang kita nak ceritakan. Predikat dia bagi tahu kita kenapa dengan subjek. Ahsan tu. Maka Muhammad inilah subjek kita tuan-tuan. Ya, dan pandai ini adalah predikat kita. Itu fungsi inna. Fungsi inna selaku haraf istimewa. Dan yang kedua yang saya dah ajar pada tuan-tuan, inna selain daripada jumpa inna kena cari subjek, kena cari predikat. Inna dan anna dia juga istimewa. Kenapa? Kerana inna ataupun anna ni dia ada fungsi yang kedua, iaitulah fungsinya membaris ataskan subjek, membaris depankan predikat. Jadilah inna Muhammada pandayu. Inna Muhammada pandayu. Kenapa boleh baca Muhammada pandayu? Siapa punya kerja? Inna punya kerja. Haraf istimewa. Fungsi dia ialah
keistimewaan dia ialah dia boleh membariskan subjek dengan baris atas dan membariskan predikat dengan baris depan. Tulis dekat ruangan komen tuan. Senang ke susah? Ya, senang ke susah ni? Ya, senang ke susah? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Senang ke susah? Ya, senang ke susah? Kita makan ruang kan? Okey. Ahsan. Selesai. Ingat, inna, anna sama adik-adik. Okay, baik, kita pergi pula yang kedua. In. In. In terjemahannya ialah jika. Kan? In terjemahannya ialah jika, tuan-tuan. Baik. Soalan saya, tuan. Ya, soalan saya. In terjemahannya ialah jika, isim ke, fi'il ke, haraf. In adalah kalimah haraf. Kan? In adalah kalimah haraf, tuan-tuan. Maka soalan saya, in ini, tuan, ya. Dr. Nur Azwar, bila nak guna inna dan bila nak guna anna, yang itu nanti dulu. Yang itu nanti dulu. Yang penting kita tahu konsep dulu. Boleh? Baik. Sekarang kita fokus pada in, tuan-tuan. In ini, tuan-tuan. Kan? In ini, saya tanya, tuan. Dia kalimah isim ke, fi'il ke, haraf? Dia adalah kalimah haraf. Saya nak tanya, tuan-tuan. In terjemahannya jika, dia haraf apa? Sebab kita dah tahu, haraf-haraf mesti ada nama, mesti ada fungsi. Maka in. Ya, maka in ini dia haraf apa, tuan-tuan? In terjemahannya jika, haraf apa? Haraf apa? Tulis dekat ruangan kau. Ahsantu. Lor. Maaf, tuan. Semoga tuan akan sehat-sehat, tuan, supaya kelas malam pun saya dapat teruskan macam biasalah. Okey. In ini adalah haraf syarat. Dah belajar ke belum? Dah belajar. Ya? Dah belajar. Yang saya nak tanya pada tuan-tuan. Setiap kali jumpa haraf syarat, apa yang kita nak kena buat? Tulis dekat ruangan komen. Ya? Setiap kali kita jumpa haraf syarat, tuan-tuan, apa yang kita nak kena buat, tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen. Setiap kali jumpa haraf syarat. Setiap kali jumpa syarat. Ya. Apa yang kita nak kena buat, tulis dekat ruangan komen. Ahsantu. Terbaik. Ya, terbaik. Tuan memang pandai, tuan. Memang tuan-tuan pandai. Ya. Apabila kita jumpa haraf syarat, memang kita dah belajar. Yang pertama, kita kena cari syarat dulu. Ini ialah kaedah saya yang wajib tuan-tuan ikut. Jumpa syarat, cari syarat dulu. Kemudian, barulah cari jawab. Dah cari syarat, barulah cari jawab syarat. Kan? Baik. Selesai. Pergi pula pada an. An terjemahannya bahawa. Kan? An terjemahannya ialah bahawa, kan? Baik. Tuan-tuan. An terjemahannya bahawa, isim ke, fi'il ke, haraf. An ialah kalimah haraf. An adalah kalimah haraf. Kan? Soalan saya, tuan.
an. An kalimah haraf ni, dia haraf apa tuan? Ya. An adalah kalimah haraf. Haraf apa? Ya, Tuan Abdul Rahman tak ikut kaedah saya. Ya, kaedah saya jumpa syarat, cari syarat dulu, baru cari jawab syarat. Ya. Itulah kaedah saya kena pegang baik-baik tuan. Gigit dengan gigi geraham. Kan kita tengok pada an. An terjemahannya bahawa dia kalimah haraf. Soalan saya, an ini haraf apa? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. An ini haraf apa? An haraf apa? Ya. In dah habis, an pula. An pula tuan. An pun kita dah belajar kan? An pun kita dah belajar. Sebelum belajar ni semua ni tuan kita dah belajar ni. Ya. Semua ni kita dah belajar. Apa dia syarat nasib tu? Dr. Nur Azwar. Ya. Apa dia syarat nasib? Terbaik tuan. Ya. An adalah haraf nasab. Haraf nasab. Boleh? Apa dia haraf nasab? Haraf nasab ni tuan. Haraf nasab ialah haraf baris atas. Boleh? Haraf baris atas. Apa fungsi haraf baris atas? Fungsinya ialah membaris ataskan fi'il mudhari' selepasnya. Ya. Haraf nasab, haraf baris atas ni fungsi dia ialah membaris ataskan fi'il mudhari' selepasnya. Contohnya apa? Contohnya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kita akan baca dengan baris depan. Kan biasanya fi'il mudhari' memang kita baca baris depan. Yanzuru, yasma'u, yashummu, yatakallamu, ya'kulu, yashrabu, yatafakkaru, yaktubu, yaqra'u. Nampak? Semua baris depan tuan. Tetapi bila fi'il mudhari' itu sebelumnya ada an, kalaulah fi'il mudhari' itu sebelumnya ada an, maka fi'il mudhari' yang asalnya tadi baris depan, kita kena baca dengan baris atas. Contohnya asalnya yajlisu. Tapi sebab ada an, kita kena baca an. An yajlisa. An yajlisa. Sebab apa kita kena baca yajlisa? Sebab dia berada selepas an. Siapa dia an? An ini ialah haraf baris atas. Apa fungsi haraf baris atas? Membaris ataskan fi'il mudhari' selepasnya. Tulis dekat ruangan komen tuan-tuan. Ya. Semua ni. Kan? Semua ni tuan. Boleh ingat ke tak boleh ingat? Semua kita dah belajar tuan. Ya. Jadi dia topik baru tapi bukanlah baru sangat sebab dia ulang kaji juga. Kan? Ya. Cuma fokus kita hari ni memang pada alif nun, alif nun, alif nun dan alif nun. Kan? Itu sahaja. Adapun haraf taukid, haraf istimewa dah belajar. Haraf syarat dah belajar. Haraf nasab dah belajar tuan. Semua dah belajar. Boleh ingat ke tak boleh ingat? Kan? Jadi topik baru yang ulang kaji juga sebenarnya. Baru pun baru, ulang kaji pun ulang kaji. Ahsantum. InsyaAllah kan. Jawapan selamat. InsyaAllah. Ahsantum. Okey, baik. Sekarang ni tuan. Ya, sekarang ni tuan. Kita nak pergi pada ayat kita. Ya, kita nak pergi pada ayat kita tuan. Ayat kita hari ni apa dia?
Wala in jaa nasrum mir rabbik. Wala in jaa nasrum mir rabbik la yaqulunna inna kunna ma'akum. Ini ayat itu tuan. Ya. Sampai sini saja. Ya, tengok tuan. Tengok tuan. Ini kita nak pergi pada ayat kita hari ini. Ayat kita tuan, wala in jaa nasrum mir rabbik la yaqulunna inna kunna ma'akum. Okay. Baik. Soalan saya, ada berapa alif nun? Ada berapa alif nun yang ada dalam ayat kita pada hari ini? Sebab kita masih lagi topik alif nun ni. Tu yang kenapa kita bahas alif nun, sebab ada dalam ayat kita. Soalan saya, ayat kita hari ni tuan, ada berapa alif nun? Ada berapa alif nun? Ada berapa alif nun? Tulis dekat ruangan komen. Ya, tulis dekat ruangan komen. Ada berapa alif nun dalam ayat kita hari ni? Ya, ada berapa tuan-tuan? Ada berapa tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Cepat tuan-tuan. Cepat tuan-tuan. Kita dah 11 lebih tuan-tuan. Ada 2 lagi topik. Kan? Ada 2 lagi topik tuan. Ada 1 lagi topik baru yang kita kena syarahkan tuan. Ya. Ahsantu. Ahsantu. Ya. Puan Suryani, tembakan mengena. Jawapannya kita ada 2 sahaja. Puan Prapti 3 lagi tu dekat mana tu? Ya. Kita ada yang pertama alif nun ni, in. Ni yang pertama. Ni alif nun yang pertama. Tadi saya dah sebut dengan tuan-tuan. Wala in ni tuan-tuan. Ya. Wala in ini memang, in ini sepatutnya memang ada alif nun. Maka alif nun kita yang pertama adalah in. Alif nun kita yang kedua ialah pada inna. Inna ni pun alif nun juga kan? Ada ke tak ada inna? Ada. In ada tak? Ada. Maka ada berapa alif nun? Kita ada 2 sahaja alif nun. Boleh? Ada 2 sahaja alif nun. Tetapi tuan, tengok dulu. Yang saya nak fokuskan, alif nun yang saya nak fokuskan pada pagi ini ialah alif nun yang pertama ni. Ya, in. Boleh? Baik. In tuan-tuan. In ini terjemahannya ialah jika. In terjemahannya ialah jika tuan. Kan? Baik. Kita nak fokus pada alif nun yang pertama. In. In jika ni dia haraf ke isim ke fi'il? Haraf lah. Haraf apa? Haraf syarat. Soalan saya. Kan? Soalan saya. Setiap kali jumpa haraf syarat, apa nak kena buat? Tanya lagi ni. Ya, tanya lagi ni. Kan? Setiap kali jumpa haraf syarat, apa nak kena buat? Tanya lagi ni tuan. Ya, tulis dekat ruangan komen. Setiap kali tuan. Setiap kali jumpa haraf syarat, apa yang kita nak kena buat? Tulis dekat ruangan komen. Ya. Tulis dekat ruangan komen. Jumpa haraf syarat. Jumpa haraf syarat. Ya. Kita nak kena buat apa tuan-tuan? Kita nak kena buat apa tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen. Ya. Tulis dekat ruangan komen. Ya.
Ahsantum. In ini adalah haraf syarat. Ya, in ini adalah haraf syarat. Maka kita kena cari dua perkara. Yang pertama cari syarat. Yang kedua cari jawab syarat. Cari dua benda tuan. Baik. Bermakna sekarang kerja kita, ayat kita hari ni ayat syarat lah ni. Kita nak kena cari mana syarat, mana jawab syarat. Kita dah belajar ke belum? Dah belajar tuan. Kita ulang kaji lagi. Macam mana kita nak tahu ayat syarat daripada mana sampai mana, jawab syarat daripada mana sampai mana? Kita dah ulang tuan-tuan, kita dah banyak kali ulang tuan. Ayat syarat dia mestilah bermula dengan kalimah syarat. Ya? Ayat syarat dia mestilah bermula dengan kalimah syarat. Kalimah syarat yang popular dalam Al-Quran ni dua saja tuan. Kita ada yang pertama in. Yang kedua kita ada man. Boleh? Sebab kita nak cari ni. Kita nak cari haraf syarat, nak cari syarat, nak cari jawab syarat kan. Ini kaedah dia. Kita dah belajar. In terjemahannya jika, man siapa saja. Kemudian selepas kalimah syarat, tuan-tuan akan jumpa kalimah fa'il. Ya? Fa'il itu kita namakan sebagai fa'il syarat. Tak kisahlah fa'il apa pun. Madi ke mudhari' ke amar, tak kisah. Selepas kalimah fa'il syarat, tuan-tuan akan jumpa kalimah haraf. Yang mana haraf tersebut kita namakan sebagai haraf jawab syarat. Haraf jawab syarat tuan-tuan yang popular dalam Al-Quran tak banyak. Kita ada dua sahaja. Ya? Kita ada dua sahaja tuan. Yang pertama fa. Yang kedua li. Kedua-duanya ini terjemahannya ialah nescaya. Boleh? Nescaya. Asal terjemahan nescaya itu haraf jawab syarat dah tu. Dan yang terakhir tuan, selepas kalimah fa'il, haraf jawab syarat, kita jumpa lagi kalimah fa'il. Yang mana fa'il tersebut kita namakan fa'il jawab syarat. Boleh? Baik. Sekarang ni, macam mana kita nak potong? Macam mana kita nak tahu haraf mana syarat, mana jawab syarat? Tengok saya tuan. Syarat dia bermula daripada kalimah syarat sampailah sebelum haraf jawab syarat. Boleh? Sampailah sebelum haraf jawab syarat. Maka ini adalah syarat tuan-tuan. Jawab syarat dia bermula daripada haraf jawab syarat sampailah habis ayat kita tuan-tuan. Maka ini yang kita namakan sebagai jawab syarat. Tulis dekat ruangan komen. Dah belajar ke belum ni? Kalau ada yang kata belum belajar ni memang tak tengok video ulangan, nampak je ni. Ya, dah belajar ke belum? Cara-cara nak cari syarat dan jawab syarat. Inilah cara dia tuan. Syarat daripada kalimah syarat sampai sebelum haraf jawab syarat. Jawab syarat daripada haraf jawab syarat sampai habis ayat, itulah dia jawab syarat. Ya, ahsantum. Jadi tuan-tuan kata dah belajar. Ya, tuan-tuan kata dah belajar. Ya, ingat tuan-tuan, ingat. Tadi awal kelas saya dah sebut la ini tukarkan terjemahan dia kepada nescaya. Ya. Saya minta tuan-tuan tukar, maka tuan-tuan mestilah kena tukar. Baik. Sekarang kita cari syarat daripada mana sampai mana, jawab syarat daripada mana sampai mana. Tulis dekat ruangan komen. Ya. Syarat daripada mana sampai mana. Jawab syarat daripada mana sampai mana. Tulis dekat ruangan komen. Puan Suryani, saya belum tanya dah jawab. Ya, cuma layan zuruna rasa kita ayat kita Puan Suryani tak ada, layan zuruna tak ada. Yang ada layakulunna. Ya, layan zuruna nescayalah mereka akan melihat.
La yaqulunna, nescaya mereka akan berkata. Beza tu. Ya, tu Quran jangan terubah-terubah, dia boleh berubah makna. Sekarang tu tulis syarat daripada mana sampai mana. Jawab syarat daripada mana sampai mana. Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Ya, tulis tuan-tuan. Cepat tuan, cepat tuan. Jangan buang masa kita. Ya. Kita tinggal minit lagi ni. Ya, tinggal lebih kurang 15 minit lagi tuan untuk kelas kita. Syarat dari mana sampai mana? Jawab syarat daripada mana sampai mana? Tulis dekat ruangan komen. Saya tunggu ni. Ya. Saya kena tengok juga jawapan tuan-tuan supaya saya tahu tuan-tuan memang faham ataupun tak ataupun salah betul. Penting tu. Ya. Puan Prapti betul. Puan Suryani betul. Okey. Puan Zawiyah betul. Yang lain? Ya, yang lain mana? Puan Juriah Ahmad Ali, Puan Rohanah Yusof, Puan Sopiah Cik, Puan Ruby Abdullah, Puan Rafi'ah Yahya, Puan Nora Syikin Osman, Puan Nora Syikin Kasim. Mana jawapan? Ya, mana jawapan? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Ya, tulis tuan. Gunakan kaedah yang saya dah bagi. Gunakan kaedah yang saya dah bagi. Ya. Tuan-tuan guna kaedah saya, tuan-tuan jumpa. Senang saja. Ahsantum. 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 Terbaik. Ya. Terbaik. Semua jawab betul. Terbaik tuan. Terbaik tuan. Ya. Lagi. Tak apa, saya tunggu. Saya tunggu tuan. Okey. Terbaik. Puas hati saya tuan. Ya, berbaloi penantian saya. Baik. Jadi ayat syarat daripada mana sampai mana? Ayat syarat daripada mana sampai mana? Jawapannya ayat syarat daripada in sampailah rabbik sebelum haraf jawab syarat. Maka inilah syarat tuan-tuan. Ya. Inilah syarat. Kemudian jawab syarat daripada mana sampai mana? Daripada la yaqulunna sampai habis, inilah dia jawab syarat, ya. Dan jika datang bantuan, jika datang kemenangan daripada Tuhan kamu, nescaya mereka akan berkata mereka, kita yang kami pernah bersama-sama dengan kamu. Ini sifat orang munafik kan. Ya, ini sifat orang munafik. Baik. Dan kita dah belajar tuan. Apabila kita cerita tentang ayat syarat ni tuan. Ya, tuan-tuan, kita kena tengok daripada dua sudut. Jumpa ayat syarat, tuan-tuan kena tahu dua perkara. Yang pertama, tuan-tuan kena tahu makna. Iaitulah ayat syarat tuan-tuan, dia ada dua makna. Yang pertama, kita ada makna yang zahir. Kan zahir. Apa dia? Ya, makna zahirnya ialah jika datang kemenangan untuk Islam, maka orang munafik akan datang dan berkata, kami pernah bersama-sama dengan kamu. Waktu susah, waktu dah senang, barulah datang. Itu yang kita faham tuan. Ya? Itu yang kita faham zahir ayat. Bila dah menang, barulah nak datang balik pada kita, pada Islam. Itu zahirnya. Kemudian ayat syarat, dia ada satu lagi makna yang dipanggil makna di sebalik ayat.
Ya, makna di sebalik ayat. Apa dia makna di sebalik ayat ini? Iaitulah, kalau zahirnya tadi tuan, zahirnya tadi kita tahu, bila dah menang, barulah nak datang pada kita. Bermakna kita boleh faham di sebaliknya, kalau kalah, memang dia akan lari balik pada kita tuan. Boleh? Itulah sifat orang munafik. Makna zahirnya, jika menang, jika datang bantuan Allah, jika Allah bagi kemenangan, barulah orang munafik dia tergigir datang balik pada Islam. Dia akan cakap, kami dulu pernah susah sama-sama, kita pernah sama-sama susah. Dulu kita pernah semua, dulu kita pernah. Makna di sebalik yang kita boleh faham ialah orang munafik ini kalaulah tak menang Islam, kalaulah Islam dalam keadaan susah, maka nescaya mereka akan tinggalkan. Mereka akan kata mereka tak pernah bersama-sama dengan kita. Macam itulah perangai orang munafik tuan. Sebab itulah saya pesan, ada kawan-kawan yang berperangai macam ni, ya, bukan jangan kawan dengan dia, jangan jadikan kawan, ya, kawan karib tuan. Jangan sharekan benda-benda peribadi yang penting terkait dengan kita pada dia tuan. Boleh? Itu yang pertama. Yang kedua, bila jumpa ayat syarat, ya, bila jumpa ayat syarat, kita kena tengok pula daripada sudut bacaan. Bacaan-bacaan ni apa? Iaitulah kita kena tengok dari sudut waqaf dan ibtida'. Ya, waqaf dan ibtida'. Baik, tengok tuan. Ayat kita hari ni daripada wala'in sampailah ma'akum, dia adalah satu cerita. Ya, dia adalah satu cerita yang lengkap tuan. Bermakna daripada wala'in sampailah ma'akum, kita kena baca dengan satu nafas. Macam mana? Wala in jaa nasrum min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum. Tahu boleh berhenti. Sebab apa? Sebab satu nafas. Boleh? Sebab satu nafas. Dia satu cerita kan. Tak boleh, ya? Mesti kena berhenti dekat ma'akum. Barulah cerita tu lengkap. Tapi, Ustaz, nafas saya ni pendek. Nafas saya tak panjang. Tak cukup atau nafas ni untuk ayat panjang ni. Boleh ke saya nak berhenti kat mana-mana? Jawapan dia saya selalu sebut tuan. Nak wakaf dekat mana-mana itu ikut tuan-tuan. Tuan-tuan nak wakaf dekat mana-mana dipersilakan. Persoalan kita ialah pada ibtidak. Nak sambung semula bacaan kita. Sama ada boleh teruskan ke ataupun kena ulang balik. Yang itu jadi persoalan. Untuk ayat syarat, katakanlah nafas tuan-tuan tak panjang. Wala in jaa nasrum min rabbika la yaqulun. Habis nafas kan? Habis nafas dia. Maka dia boleh wakaf dekat la yaqulunnah. Boleh ke? Boleh. Tetapi nak sambung balik bacaan kita, boleh ke terus sambung? Jawapannya yang itu tak boleh. Sebab cerita kita belum sempurna. Maka nak sambung mestilah kena ulang balik. Ambil balik daripada la yaqulun. La yaqulunna inna kunna ma'akum. Taulah. Lengkap tuan-tuan. Ustaz, kalau saya wakaf dekat la yaqulunna, tapi nak sambung, saya tak nak ulang balik. Saya nak terus sambung. Macam mana? Contoh. Wala in jaa nasrum min rabbika la yaqulun. Wakaf kan? Tapi dia tak nak ulang. Terus sambung. Inna kunna ma'akum. Jawapan dia tidak beradab dengan Al-Quran. Sedangkan kita sangat-sangat disuruh untuk menjaga adab bacaan kita dengan Al-Quran. Tulis dekat ruangan komen tuan-tuan. Setakat ini, ya, terang benderang ke gelap gelita? Ya, terang benderang ke gelap gelita? Kan? Apa yang kita bahas sampai setakat ni, terang benderang ke gelap gelita? Tulis tuan-tuan. Ya, tulis dekat ruangan komen. Okay, kemudian kita ada satu lagi topik yang kita nak bahaskan pada pagi ni tuan, topik baru. Kemudian habislah kita.